Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam Forum Suara TV. Bersama-sama dengan saya adalah Ketua Pemuda UMNO Sabah dan juga Ketua Pemuda Barisan Nasional Sabah. IR Abdul Aziz Zulkarnain. Selamat datang ke studio. Terima kasih Amir. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Sejak bila berada di Melaka ni? Saya sudah berada di Melaka ni sejak daripada 6 hari bulan November. Wah, all out ya? All out. Sebab kita ada satu misi bahawa kita datang ke Melaka untuk pastikan kemenangan Barisan Nasional. Kita tengok di Melaka ni uniknya 5 orang calon Barisan Nasional ketengahkan calon anak muda. Termasuk yang baru-baru ini saya interview Dr. Akmal. Tuan sudah pergi ke tempatnya? Terus terang saya belum sempat ke tempat dan saya cuma sempat ke Asahan. Sebab kita masing-masing mempunyai misi dan fokus. Sebab untuk menang dalam perang, saya melihat pilihan raya negeri Melaka ini adalah satu bentuk perang tetapi secara demokratik. Kita kena fokus kawasan yang kita jaga. Jadi Sabah jaga Asahan lah? Kita jaga di Teluk Mas dan Duyung di kawasan Kota Melaka. Dan untuk makluman Helmi, Teluk Mas dan Duyung ni dia kawasan kita kalah masa PRU 14 lalu. So, itu satu cabaran ya? Kita mempunyai cabaran yang besar untuk pastikan kedua-dua DUN ini kita menang. Dan untuk makluman Helmi juga, di DUN Duyung ni ini buat pertama kali wakil calon untuk pilihan raya ini datangnya daripada UMNO buat pertama kali. Sebelum ini daripada sahabat kita MCA. So diberi kepercayaan apabila tahun 2013 dan 2018 calon daripada sahabat kita MCA tak menang lah. Jadi kita beri peluang, kita cuba pula formula untuk meletakkan calon daripada parti UMNO. Kalau kita tengok di Teluk Emas tu, calon ni daripada boleh kata Barisan Pemuda lah. Abdul Razak tu dulu pernah menjadi usaha pemuda, saya tak silap. Bendahari Pemuda. Bendahari Pemuda ya. Zaman KJ lah. Ya. So macam mana selepas beberapa hari daripada 6 hari bulan duduk di sini, macam mana saudara melihat pilihan raya negeri ini? Agak awkward lah, ganjil lah. Ini sebab kita sebenarnya sudah melalui satu pilihan raya negeri serupa seperti di Melaka tahun lepas di Sabah. Dan kita memang all out lah. Cuma beza kali ini di PRN Melaka ni kita tak boleh berjumpa secara fizikal, berjumpa terang-terangan dengan mengambil iktibar apa yang berlaku di Sabah ya. Di Sabah kita boleh all out, kita boleh berjumpa ke sana ke sini. Tetapi di Melaka ni tak boleh sebab kita terpaksa mematuhi SOP yang sudah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa kita tidak kena menjaga SOP penjarakan semualah sebab seperti yang disebut tadi mengambil iktibar daripada PRN Sabah. Kita amat mematuhinya, memang kita jaga penjarakan kita lah. Itu yang penting. Dari segi janji kepada anak muda, kita tengok PH dari satu segi menawarkan satu calon anak muda yang berumur 21 tahun. Belajar pun belum habis. Tapi dinobatkan sebagai calon. Macam mana saudara melihat ini? Sebagai pemimpin muda Helmi, saya walaupun saya nak kata saya PH ni parti lawan kita, parti lawan kami saya terpaksa juga bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh PH apabila meletakkan calon-calon muda sebab kita kena faham zaman sudah berubah. Kita kena berikan peluang juga kepada anak-anak muda menjadi sebahagian daripada pentadbir kerajaan ini. Terutamanya seluruh negara. Di Sabah pun saya memperjuangkan agar anak-anak muda ini diketengahkan sebagai sebahagian daripada kerajaan. Kerana kita tidak boleh membiarkan mereka tersisih daripada pentadbiran negeri. Sebab itu apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan, bukan saya mengatakan beginilah ini 21 ke 25 ke 30 ke mereka ini masih anak muda. Dan saya berkeyakinan Barisan Nasional pun mengatakan calon-calon anak muda. Kalau kata 21 ke 40 ke mereka masih dalam kategori muda. Apapun yang penting calon dikenakan ini haruslah bertanggungjawab apabila menjadi pemimpin kelak sekiranya menang.
Yang penting adalah mengotakkan setiap aku janji yang dijanjikan kepada pengundi setempat. Itu yang paling penting, Helmi. Dari segi track record macam mana? Kita tengok PH memang pandai mencalonkan, memberikan satu faktor wow kepada calon. Tapi tidak disokong atau didokong atau disusuli dengan tindakan atau kerja yang sepatutnya. Akhirnya jadi macam membuang masa saja. Ataupun orang kata lipstick saja, kosmetik saja. Kosmetik, ya. Kita tengok dalam beberapa siri pilihan raya umum dan pilihan raya kecil, calon-calon PH yang diwawarkan hebat itu kemudiannya tidak menunaikan janji mereka. Kita melihat dalam manifesto pun dia kata bukan kitab suci. Macam mana saudara tengok benda tu? Saya ingat umum mengetahui PhD kadang-kadang dimomokkan sebagai apa itu, hancing. H2 itu hancing. Hancing, ya? Yalah, kita dengar sebelum itu kononnya dijanjikan bulan dan bintang. Bulan dan bintang, PTPTN dimasukkan, tol minyak dikurangkan, berikan pendidikan percuma dan sebagainya sebenarnya. Tapi kita kena melihat dari segi melihat daripada helicopter view, Helmi. Kedua-dua parti pun kita sebutlah, kita kena menerima parti teras yang berada di negara ini. Kita melihat Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Macam Perikatan Nasional ni mungkin cuma barangkali terus mencuba nasib, saya percaya. Kita kena lihat kepada dua ini. Kalau kita melihat daripada Pakatan Harapan ini dan juga Barisan Nasional, kedua-dua pun memberikan janji-janji mereka. Cuma tahap janji-janji ini barangkali berbeza. Ada janji terang dan bulan, ada janji yang bertanggungjawab. Namun kalau kita sebut, yang saya sebut tadi itu kononnya PTPTN sama ada dimasukkan ataupun ditangguhkan, tol percuma, pendidikan percuma, allowance untuk nelayan petani ini dinaikkan, ini semua ini sebenarnya janji-janji kepada rakyat. Namun saya berani bercakap bahawa Pakatan Harapan bila membuat manifesto mereka tidak jujur dan mereka tidak bertanggungjawab, sebab kita mengetahui antara perkara pokok yang mereka janjikan semasa PRU 14, saya mengambil contoh PRU 14, mereka berjanji bahawa apabila mereka menang kelak, mereka akan menghapuskan GST. Dan mereka tahu secara ekonominya, apabila GST dihapuskan, kita akan kehilangan lebih kurang 44 bilion ringgit daripada sumber dana pendapatan negara. Digantikan pula dengan SST. Apabila kita kehilangan sumber kewangan negara yang besar seperti 44 bilion ringgit, malah apabila mereka memegang tampuk kerajaan pada 1 Jun, saya ingat 1 Jun 2018 diperkenalkan pula GST sifar bermakna kita sudah kehilangan GST. Kerajaan tidak ada pendapatan langsung. Tak ada pendapatan langsung, tapi pada masa yang sama, janji-janji mereka itu mempunyai implikasi kepada beban kewangan negara. Kalau kita berjanji, kita tahu kita akan kehilangan sumber kewangan negara, sumber pendapatan negara. Bagaimana kita ingin mencapai janji-janji itu, mengotakkan janji itu? Sudah tentu tidak, sebab mereka tahu daripada awal apabila mereka membuat manifesto yang populis seperti memasukkan GST, mereka tahu juga kita akan kehilangan sumber kewangan negara. Dan mereka juga tahu bahawa untuk merealisasikan setiap manifesto itu memerlukan kewangan. Jadi artinya mereka daripada awal mereka sudah tahu ini tidak akan berlaku. Tetapi kerana hanya ingin menarik undi daripada masyarakat, daripada penduduk seluruh negara, mereka menjanjikan satu janji-janji yang populis, yang barangkali boleh menarik minat. Contohnya PTPTN. Helmi, banyak rakan-rakan saya apabila bukan dia tidak suka kepada Barisan Nasional, mereka suka, tetapi apabila dijanjikan sekiranya Pakatan Harapan menang, masukkan PTPTN. Saya tanya Helmi, kalau anak-anak ni rakan-rakan saya ni, bila mereka merayu kepada ibu bapa, tanya pada mak, saya kata, undilah Pakatan Harapan kali ini. Kali ini satu kali saja. Sebab kalau undi Pakatan Harapan, hutang PTPTN puluhan ribu akan dimasukkan mak. Hati ibu mana yang tidak akan dulu Helmi? Anak merayu, ya? Anak merayu. Ini bukan sebab Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, ini sebab anak merayu. Puluhan ribu hutang PTPTN akan dimasukkan. Ini satu penipuan yang terang-terangan. Itu sebab itu amat penting. Saya fikir rakyat Malaysia
sudah matang dan mempunyai pengalaman tentang janji-janji manifesto ini. Barisan Nasional, ya tentu apabila kita memberikan janji-janji manifesto, kita tidak memberikan manifesto yang kita sebut terang bulang, yang tidak boleh dilaksanakan. Sebab kita bertanggungjawab apabila kita berjanji, kita akan sedaya upaya merealisasikan setiap janji-janji yang kita buat. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Sebab itu saya percaya juga di Pilihan Raya Negeri Melaka ini, saya melihat juga janji-janji daripada Pakatan Harapan. Saya lihat mereka pun mungkin sudah belajar daripada sebulan. Dia dah tak cakap manifesto. Sebab dulu dia cakap manifesto bukan kitab suci. Sekarang dia kata apa? Pelan tindakan. Tindakan harapan bersama. Jadi bila saya melihat kepada pelan tindakan harapan bersama ni, apa yang dia tulis di sana, dia lebih kurang safe lah. Play safe lah. Mereka ni play safe. Benda-benda yang mungkin mudah dah dilaksanakan, tapi apapun secara rumusannya apa yang diperkenalkan oleh mereka ini adalah inisiatif yang dimulakan oleh zaman pentadbiran Barisan Nasional terdahulu. Cuma dijenamakan semula. Saya ambil contoh macam BRIM. BRIM dijenama semulakan dalam pelbagai nama. Lepas BRIM ada BSH, lepas BSH adalah pula Bantuan Perikatan Prihatin Nasional. Lepas BPN ada pula BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Tapi apapun, inisiatif ini dimulakan oleh kerajaan yang bertanggungjawab, iaitu Barisan Nasional. Demikian juga bila saya tengok Pakatan Harapan. Tetapi saya juga sempat melihat aku janji yang di manifesto oleh Barisan Nasional. Ada 5 teras, ada 3 inisiatif. Ya, saya melihat mereka berjanji, Barisan Nasional berjanji perkara-perkara yang seperti melonjakkan ekonomi baru. Ini sesuatu yang amat menarik. Saya melihat Henry, apabila dia menyeluruh menjadikan Melaka ini sebagai satu destinasi ekonomi bertaraf dunia. Maksudnya ini tawaran daripada Barisan Nasional kepada anak muda di Melaka? Ya, betul. Jadi tawaran dia. Dan saya juga terbaca baru-baru ini di media, sebab saya sebut tadi, kalau kita dalam konteks anak muda ni, Barisan Nasional amat menitik beratkan tentang ilmu pendidikan. Sebab itu kita wujudkan juga di sini Universiti Teknikal Malaysia Melaka. UTM. Dan baru ini saya terbaca bahawa UTM dinobatkan sebagai juara antarabangsa dalam satu dipanggil KIPS, Kaspersky Interactive Protection Simulation. Dan daripada UTM, mereka memenangi pertandingan ini. Ini menandakan bahawa ini ada inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk melahirkan graduan anak-anak muda yang mempunyai kualiti yang sangat tinggi, memenangi peringkat antarabangsa. Ini bukan main-main. Itu pertandingan cyber antarabangsa, cyber keselamatan. Artinya kira macam hacker. So kita mempunyai taraf yang antarabangsa lah, dan belaka yang kita boleh bentuk, yang kita boleh groom lagi ya. Sebab itu bila kita berjanji, kita berjanji untuk pastikan penduduk di Malaysia ini, bukan saja di Melaka, tapi seluruh Malaysia mempunyai ilmu. Sebab ilmu adalah aset dan harta kepada negara. Saudara tengok, dari segi cabaran yang dihadapi oleh kerajaan, dari segi membina semula ekonomi selepas COVID. Macam mana saudara melihat perkara ini? Itu untuk ini, tentunya bantuan-bantuan yang short term lah. Bantuan short term ni sentiasa dibuat. Saya sebut contoh tadi bantuan keluarga Malaysia, bantuan COVID ini sentiasa dibuat. Tetapi yang saya suka kepada manifesto Barisan Nasional ini, apabila meletakkan satu pelan panjang. Mereka meletakkan ada 2 pelan. Satu pelan 5 tahun, satu lagi pelan 100 hari. Artinya yang boleh dibuat dalam masa 100 hari. Ada long term punya 5 years yang mereka boleh buat. So yang saya nampak ialah apabila kita mengalami COVID-19 ini, seluruh dunia global lah, kejatuhan ekonomi semua ni, saya melihat perkara-perkara yang dibuat dalam teras dia, termasuklah melonjakkan ekonomi baru, yang mana saya lihat menjadikan Melaka ini sebagai satu destinasi, bukan setakat sebagai pelancongan, tetapi satu bentuk ekonomi baru. Ini yang perlu diambil peluang oleh anak muda. Yes, melalui MWays, koridor pembangunan MWays, iaitu satu koridor yang ingin merancangkan ekonomi. Sebab untuk
sejak kita mengalami pandemik COVID-19, banyak yang jatuh, banyak kehilangan pekerjaan. Malah kita janjikan 10,000 peluang pekerjaan akan dicipta selepas ketika inilah pandemik COVID-19, kita akan cipta peluang-peluang pekerjaan sebab rakyat nak kerja, rakyat nak pembangunan. Ini antara perkara-perkara penting yang harus dibuat. Dan inilah aku janji manifesto Barisan Nasional yang kita nak buat. Demikian juga dari segi penglibatan anak-anak muda dalam manifesto ni. Malah kalau tengok dalam masa 100 hari Helmi, dia nak buat janji Barisan Nasional ialah membuat Dewan Undangan Belia. Ini satu perkara maksudnya ini satu don lagi untuk belia. Untuk belia. Sebab kepimpinan Barisan Nasional ini bukan perkara baru. Sebab kita sudah mulakan masa dulu Parlimen Belia. Yang mana saya tak ingat tahun bila, tapi sebelum PRU14 kita dah mulakan. Dah ada ahli Parlimen Belia. Ahli Parlimen Belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan ketika itu. So setiap negeri, saya ingat Perak pun dah ada. Johor pun saya ingat pun ada. Sekarang Melaka nak buat sebab mereka faham suara anak-anak muda ini sangat penting dan mustahak diangkat. Bukan sahaja melalui retorik atau cara marketing seperti Pakatan Harapan meletakkan 21 katanya mereka memperjuangkan anak muda. Tetapi dalam manifesto mereka tidak letak. Aku janji mereka pun mereka tidak letak. Tetapi Barisan Nasional bertanggungjawab sebab Barisan Nasional bila buat sesuatu dia akan buat. So bila dia kata dalam masa 100 hari saya akan wujudkan Dewan Undangan Belia untuk belia supaya kerajaan dapat mendengar aspirasi anak-anak muda. Penting ini. So ini perkara antara saya suka dengan manifesto Barisan Nasional. Bukan setakat itu Ami. Dia mau melibatkan lebih banyak belia dalam jawatan kuasa tindakan kerajaan, agisi-agisi kerajaan setempat lah. Dia nak libatkan lebih banyak belia dalam pelan-pelan tindakan kerajaan tempatan. Yes, itu perkara yang sangat menarik. Ada satu lagi isu, iaitu isu lompat parti. Sejauh mana akta tersebut yang diperlukan dan cadangan untuk melaksanakan? Ini okey. Saya sebenarnya agak panjang lebar berbincang dengan Datuk Seri Azalina tentang perkara ini sebab dia memang konsisten untuk membawa usul rang undang-undang anti lompat parti ini. Dan saya bagi pandangan apabila kita buat satu Zoom meeting lah tentang ini, saya sangat bersetuju bahawa rang undang-undang anti lompat ini bukan setakat di peringkat kerajaan negeri Melaka, tetapi di peringkat persekutuan pun harus digubal dan harus diusulkan rang undang-undang ini. Mana-mana ahli parlimen ke wakil rakyat yang melompat secara automatik gugur terus kelayakan untuk mengundi. Itu saya minta begitu. Walaupun ada pelbagai cadangan, contohnya apabila mereka melompat kena buat referendum daripada rakyat sama ada perlukan macam di India tu kan. Di India. Tapi saya fikir untuk ini sebab kita dah dalam satu penggal ini kita menyaksikan dalam sejarah 3 Perdana Menteri berubah sebabkan lompat. So kalau boleh bila dah melompat ni terus hilang kelayakan. Kalau nak dia kembali referendum daripada rakyat bahawa rakyat masih mahukan dia. Okey, kita buat pilihan raya kecil lah. Tetapi sesiapa yang melompat parti demi kestabilan politik negara harus lucutkan kelayakannya sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Saya sangat bersetuju. Malah dalam manifesto ini pun ada sebut. So saya sangat macam Melaka juga cuba untuk buat ahli parlimen tambahan. Di Sabah sudah ada adun tambahan. Di Sabah sudah dilaksanakan dah lama dah. Dah lama. Dan kalau di Sabah ada 6 adun lantikan. Adun lantikan. Di dalam manifesto Barisan Nasional Melaka ni dia menyasarkan 5 adun lantikan. Penting ada 5 adun lantikan ni sebab apapun dalam politik, politik ini ialah kita melaksanakan menghormati demokrasi. Tentang politik inilah rakyat, mana-mana majoriti yang dipilih rakyat itulah yang kita angkat. Tapi pada masa sama kita harus menitikberatkan mementingkan kestabilan politik itu. Sebab itu sama ada di Sabah kita dah ada perkenalkan 6 adun lantikan sebenarnya untuk menstabilkan kerajaan. Katalah 50-50. Kita ada 28 adun. Katalah yang menang kalau kita 14-14 ni dah inilah tergantunglah kan. Kalau kita bilang 15-13
Apapun dua ni, satu ni mungkin boleh melompat, dua ni mungkin boleh lompat. Kalau undang-undang tentang anti lompat belum dilaksanakan, masih chaos, masih tak stabil. Sebab itu penting apabila ada ni wujudkan adu lantikan. Bila adu lantikan ni dapat seimbangkan politik perkara tu. Ya. Ini Melaka belajar daripada Sabah. Satu lagi yang saya tengok, minta saudara komen tentang dalam pilihan raya ni BN bergerak secara solo. Kita tengok PH dan PN. Sejauh mana ia akan memberi kesan terhadap kerjasama di peringkat pusat? Adakah mufakat nasional tu masih relevan lagi? Kalau macam di Sabah, ini juga kalau kerjasama tu terganggu, ya menggugat kerajaan negeri juga. Ini soalan so kita tengok macam mana? Adakah dia begini, tentunya di peringkat persekutuan kita ada gabungan gabungan kerajaan keluarga Malaysia. Kita bukan seperti satu lagi itu yang kerajaan time itu ketika itu gabungan semua parti, tetapi menamakan kerajaan itu sebagai kerajaan perikatan nasional. So tapi ini kita tengok yang Muhammad Perdana Menteri dia lebih melihat kepada kita tak mau menjadi abang besar atau sebagainya. Kita menamakan sebagai keluarga Malaysia. So kita kena faham, memberi mesej yang jelas kepada semua ahli-ahli parlimen. Kerajaan ini bukan kerajaan mana-mana parti, tetapi ini adalah kerajaan keluarga Malaysia. Sebab Malaysia itu harus diletakkan sebagai tunjang pertama, teras pertama Malaysia. Apapun falsafah politik kita, letakkan dulu kepentingan Malaysia. Sebab itu kestabilan itu sangat penting. Kalau menjawab lagi soalan daripada Hamid tadi, apa akan berlaku sekiranya ahli-ahli parlimen kita ini profesional dan memahami bahawa peri pentingnya meletakkan Malaysia itu, kepentingan Malaysia, kepentingan negara itu sebagai yang utama, tentunya kita tidak akan bermain-main politik. Saya sebenarnya agak kecewa juga apabila mantan Perdana Menteri kita dengan nada yang agak mantan yang mana? Sekarang kita ada banyak mantan Perdana Menteri. Mantan yang mana? Mantan yang termutakhir lah. Mantan mutakhir. Saya tak nak sebut. Tapi saya sebagai pemimpin muda, saya melihat sebagai pemimpin seperti mantan Perdana Menteri ini, dia harus bertanggungjawab. Jangan meletakkan. Boleh kita katakan bahawa dalam ke depan, selepas peperangan ni, biduk lalu kiamang bertahu. Seharusnya begitu. Tapi yang saya sambung tadi itu, apabila memberikan kata saya ada boleh tekan button terus berubah kerajaan, misalnya itu satu perkara yang tidak boleh disebut oleh mana-mana negarawan lah. Saya anggap dia sebagai negarawan sebab dia adalah mantan Perdana Menteri. Tentunya sebagai mantan dia adalah negarawan. Sebagai statement dia tak boleh bercakap seperti itu sebab kepentingan rakyat sangat penting. Tak boleh bongkar. Berbalik kepada janji BN kepada anak muda. Kalau kita menang, dan saya melihat angin-angin sepoi-sepoi bahasa tu menunjukkan bahawa Melaka ini akan kembali menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Tapi apa yang saudara boleh nyatakan atau janjikan atau predict 20 hari bulan ni? Helmi pun tahu, saya berada di Melaka ini sejak daripada 6 hari bulan, sehingga habislah nanti kan 20 hari bulan. Dan saya dah melihat ke serata lokaliti-lokaliti kampung-kampung, taman-taman, melihat anak-anak muda dia, tempat yang ialah Melaka ni kalau kita tengok cerminan kepada Malaysia, mempunyai populasi Melayu lebih kurang 60%, Cina 30% dan India dalam 7%. Ini sebenarnya cerminan kepada negara Malaysia. Dan saya melihat daripada kaum-kaum ini ada mesej atau syarat bahawa pilihan mereka selama ini adalah salah ubah. Dan mereka mahu ubah balik. Saya ke rumah-rumah rakan-rakan Tionghoa. Tertipu. Saya pergi ke setiap rumah rakan-rakan Tionghoa ni. Kalau dulu saya dengan rakan MC, dia bilang, dia kata, Aziz, kalau PR14 ni dulu ni kalau kita nampak begini, dia terus tutup rumah. Ini dia datang, dia tak ada baju, dia sanggup masuk rumah pakai baju, and dia bercerita dengan kita.
Dan hampir semua macam tu, Helmi. Artinya ada isyarat bahawa mereka cuma mahukan kestabilan. Sebab apabila 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, ekonomi semakin menjunam. Saya ambil contoh di Sabah juga, sebab Sabah sekali lah kan. Apabila rakan-rakan saya daripada yang businessman ni, apabila warisan memerintah, ekonomi kita terus menjunam. Kalau kita ukur daripada ukuran ekonomi GDP, KDNK misalnya, daripada tahun pertama warisan memerintah, sebelum tu Barisan Nasional kita mempunyai KDNK yang tertinggi di seluruh negara, 8.2%. Apabila Pakatan Warisan memerintah, warisan sekali lah dengan Pakatan Harapan ni kan, memerintah jatuh terus ke 1.5%. Dan tahun kedua pula MI jatuh kepada 0.5%. Berapa banyak pengangguran tu? Yes, tak ada bisnes. Tak ada bisnes, orang tak ada bekerja, anak muda tak ada. Habis ni mesti duduk di rumah. Saya betul. Tengok ini ada, itulah saya kata Pakatan Harapan ni dia tidak bertanggungjawab. Dia tahu dia masukkan GST, sumber kewangan negara pun akan terkurang. Dan antara perkara pertama yang dilakukan MI apabila mereka pegang kerajaan ini, apa dia buat MI? Segala projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu Barisan Nasional, dia sama ada dia KV kan atau batalkan. Mana-mana yang mencapai progres kemajuan kerja di bawah 15%, batalkan. Jadi kerajaan berhadapan dengan saman itu, saman ini sebab kosnya lebih besar. Ya, betul. Apabila kita menamatkan kontrak. So dah lah kita tak ada duit, pembangunan pun tak ada, spin off ekonomi pun tak boleh kita buat sebab kita tutup peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang ekonomi ini. Akhirnya daripada atas hingga ke bawah tak dapat menikmatilah hasil pembangunan itu. So itu Pakatan Harapan ni saya ingat rakyat tak kiralah dari kaum mana sekalipun, mereka memahami bahawa kestabilan itu sangat penting dicapai demi kemakmuran. Sebab itu Barisan Nasional membawakan satu manifesto yang jelas bahawa perlu kita memilih satu kerajaan yang stabil. Apabila kerajaan yang stabil, dapatlah kita mencapai, memacu pembangunan agar kemakmuran dapat kita kongsi bersama. Ini adalah hasrat Barisan Nasional dan kita mempunyai track record yang panjang, lama dan panjang. Orang kata Pakatan Harapan baru memerintah 22 bulan, tak adil. Ya, 60 tahun kerajaan Barisan Nasional memerintah, 60 tahun lah UMNO dan rakan-rakan MCMSC memerintah. Sebab kestabilanlah yang meletakkan mereka lama seperti itu. Pakatan Harapan tak sampai sepenggal sebab tidak berlaku kestabilan, sebab cara pentadbiran mereka pun itulah saya sebut dendam. Tuan, saya nak tanya pengalaman kita tengok Sabah daripada BN jatuh kepada warisan dan pakatan, kemudian kembali kepada BN. Apa cerita kejayaannya selepas 1 tahun bersama dengan BN, kerajaan BN? Apa cerita kejayaannya? Dia JRS lah sekarang kita panggil JRS. Kita sebahagian daripada kerajaan. Sebahagian daripada. Yang saya sebut tadi lah, Elmi, apabila kerajaan warisan mengambil tampuk pemerintahan, dia seperti juga di peringkat persekutuan yang witch hunting lah kita panggil, yang mencari kesalahan itu, kesalahan ahli-ahli politik daripada Barisan Nasional. Mereka fokus kepada itu tetapi tidak fokus membangunkan negara. So demikian juga di Sabah, apabila fokus mereka ini hanya bermain politik itu yang saya sebut tadi, KDNK menurun ke 1.5%, 0.5%. Selepas berlaku COVID ni dia jadi negatif. Negatif 9.5% lagi teruk lah. So apa yang saya sampaikan sini ialah apabila warisan dengan ketidakstabilan, adakah dah stabil di Sabah tu? Sekarang ini kita dah mulai stabil. Apabila kita mula fokus kerajaan gabungan rakyat Sabah ini, yang mana Barisan Nasional pun sebahagian daripada ini, apabila kita mula fokus, akhirnya kita mula melihat sinar-sinar pembangunan. Harap Melaka boleh ikut apa yang jadi di Sabah ya. Ya, penting penting untuk pengundi di dalam PRN Melaka ini untuk memilih parti yang boleh membawa kestabilan. Saya balik-balik sebut kestabilan sebab ini yang kita belajar daripada Sabah. Sebab kestabilan itu sangat penting untuk kita memacu pembangunan ini.
Saudara, sedar tak sedar kita sudah hampir 30 minit bersiaran. Mungkin yang terakhir ni saya nak minta saudara bercakap langsung dengan anak-anak muda, dengan pengundi Melaka, tawaran Barisan Nasional atau janji Barisan Nasional pada 20 hari bulan nanti. Ini peluang, kita ada 1 hari lagi untuk merayu undi. Mungkin saudara Aziz boleh terus cakap dengan kamera merayu undi kepada anak-anak muda dan semua pengundi-pengundi Melaka. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, tajahau, waalaikum. Saya Abdullah Zulkarnain, berasal dari Sabah. Apapun saya telah melalui PRN Negeri Sabah. Dan kita melihat apabila berlaku tidak kestabilan di sebuah kerajaan atau sebuah negeri yang memberi kesan dampak negatif kepada pembangunan negeri itu sendiri. Maka saya menyuruh kepada anak-anak muda di negeri Melaka khususnya untuk melihat track record Barisan Nasional yang telus dan jujur apabila merangkap pembangunan masa depan anak-anak. Saya masih ingat lagi saudara-saudara, apabila sebelum PRU 14, Barisan Nasional telah cuba memungut semua aspirasi daripada anak-anak muda untuk melaksanakan dalam TN50, Transformasi Nasional 2050. Sebab kita mahu suara anak-anak muda ini dapat kita realisasikan aspirasi anak-anak muda ini pada tahun 2050. Namun kita tahu berlaku perubahan pada PRU 14 yang lalu, maka saya menyuruh kepada anak-anak, kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian untuk pilihlah parti yang bertanggungjawab, pilihlah parti yang komited dalam melaksanakan transformasi anak-anak muda ini. Dan saya percaya manifesto Barisan Nasional yang diperkenalkan dalam PRN Melaka kali ini yang meletakkan anak-anak muda ini dalam pentadbiran negeri, termasuklah mewujudkan Dewan Undangan Belia Negeri dan meletakkan juga belia-belia ini dalam mana jawatan kuasa tindakan setempat. Ini sangat penting. Dan jangan lagi kita percaya dengan segala janji dan daripada Pakatan Harapan ini, terutamanya sebab kita tahu melalui track record, ini bukan lagi andaian tetapi track record mereka selama 22 bulan memerintah, semuanya hanyalah tipu. Jadi saya menyuruh kembalikan kepada Barisan Nasional. Kalau yang dahulu tersalah ubah lagi, balik kepada Barisan Nasional agar kita dapat memastikan kestabilan di negeri Melaka ini, akhirnya dapat memacu pembangunan demi kemakmuran. Tuan-tuan, itulah rayuan daripada Ketua Pemuda UMNO dan Barisan Nasional Sabah, IR Aziz Zulkarnain. Saya Helmi Hanafi bersama Suara TV mengucapkan terima kasih kepada saudara dan selamat mengundi kepada pengundi-pengundi negeri Melaka. Keluar beramai-ramai pada pagi 20 hari bulan ini dan undilah Barisan Nasional. Ya, jangan lupa terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.